Ustaz Lutfi tak masuk lagi. Belum masuk lagi. Ustaz Mujahid pasang 2 device ke? Oh, Ustaz masuk jam 3 eh? Sama device kot. Okey, saya dah luar dah. Okey. Ustaz Mujahid duduk di awang-awangan tu yang jadi Itulah masalah. Ustaz. Terbang doktor. Saya terbang sikit doktor. Oh, cuma dia tutup. Okey, okey. Okey, kita start lah. Okay. Kat Umi punya ni. Umi punya. Okey, start dulu lah. Kita start dulu Umi. Okey. Kita start dulu lah ya. Sebelum Dr. Adi masuk kelas. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada para VIP dan peserta-peserta khusus literasi Jawi kali pertama yang dianjurkan oleh Sekretariat memperkukuh tulisan Jawi di bawah Majlis Dakwah Negara dengan kerjasama penjawis. Alhamdulillah. Jadi, marilah sama-sama kita mulakan majlis penangguhan kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk sesi penangguhan kursus literasi Jawi yang telah diadakan selama 4 bulan bermula bulan Disember tahun 2020 sehingga bulan Mac 2021 dan saya mewakili penganjur kursus ini mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar dan para peserta yang memberikan sepenuh komitmen dalam menjayakan kursus yang julung-julung kali diadakan pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Prof. Madia Haja Cik Siah binti Haji Cik Man yang dipertua penjawis untuk menyampaikan sepatah dua kata. Falyatafaddal mashkura. Ya. Wakil pelajar dulu. Okey. Okey. Saya minta maaf ya. Saya terbypass pula. Minta maaf. Okey. Saya rasa Puan Nurul Huda telah bersedia. Saya minta maaf. Jadi insya-Allah saya persilakan Puan Nurul Huda binti Muhammad Bisri selaku wakil peserta khusus literasi Jawi untuk menyampaikan ucapan selaku wakil peserta. Dipersilakan.
Terima kasih pengurusi majlis. Yang berbahagia, saya tak pasti yang VIP semua dah ada ya. Ustaz Lutfi tak ada lagi. Tapi saya sebut je lah ya. Okey. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Yang berbahagia Tuan Roshidan bin Rusmi, Setiausaha Penjawis. Yang dihormati Tuan Maulana Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram. Yang dihormati juga Ustaz Muhammad Mujahid Yusof, Timbalan Pengarah Operasi Jawatan Kuasa Tetap Pengukuhan Tulisan Jawi MDN. Yang berusaha Umi Jawi, Profesor Madya Hajah Cik Sia binti Haji Cik Man, YTP Penjawis Merangkap Pengarah Sekretariat Tetap Jawatan Kuasa Pengukuhan Tulisan Jawi MDN. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Adi Yasran bin Abdul Aziz, NYDP Penjawis. Wakil-wakil Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan, PIBK MAIS, para peserta khusus dan AJK serta ahli-ahli penjawis yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul secara maya di dalam majlis penangguhan kursus dan penyampaian sijil tamat kursus literasi Jawi live streaming sesi Disember 2020 hingga Mac 2021. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada urus dia kerana telah memberikan saya peluang untuk memberi sepatah dua kata dalam majlis ini. Hari ini merupakan hari terakhir kita berkursus secara live. Pelbagai perkongsian ilmu tentang tulisan Jawi, tentang kemahiran menulisan khat telah kita perolehi. Walaupun belum menguasai sepenuhnya, apa yang kita pelajari dalam tempoh 4 bulan ini hanyalah sebagai pencetus atau trigger kepada kita untuk kita mendalami lagi ilmu-ilmu penulisan Jawi, khususnya tulisan khat. Suatu yang bermula pasti ada noktahnya. Maka saya mewakili para peserta kursus merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus ini secara langsung atau tidak langsung. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Umi Hajah Cik Sia, Umi Jawi kita, kepada Dr. Adi Yasran dan juga kepada Cikgu Siti Hawa Zainal Abidin kerana perkongsian ilmu agar kami peserta kursus ini celik Jawi dan bertambah cinta akan tulisan Jawi. Justru itu, saya menyeru kepada diri saya dan peserta kursus yang lain untuk memastikan apa yang telah dipelajari sepanjang tempoh kursus ini dapat ditingkatkan dan diperluas pendedahannya agar kita dapat menyemarakkan lagi penguasaan tulisan Jawi bukan sahaja untuk kegunaan peribadi tetapi juga dapat diluaskan di peringkat kebangsaan dan seterusnya kegemilangan tulisan Jawi dapat dikembalikan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, izinkan saya untuk membaca pantun nukilan Syed Mahathir Syed Ibrahim. Pohon jejawi di jihad tenggara, bunga kemangi di atas para, tulisan Jawi laksana lantera, pernah menerangi pelosok Nusantara. Molek perhiasan mahligai dewata, kencana dewi penuh di dada. Lestarikan warisan bangsa tercinta, tulisan Jawi di mercu persada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Huda binti Muhammad Bisri di atas ucapan yang telah disampaikan mewakili semua peserta kursus literasi Jawi. Jadi ada dua perkara yang saya tertarik dalam ucapan tadi. Yang pertama, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Okey. Jadi kursus ini telah berakhir, namun ini adalah permulaan baru buat para peserta kursus di mana kita perlu sama-sama berusaha untuk memikirkan bagaimana untuk kita mengembalikan tulisan Jawi ke tempat yang sepatutnya seperti zaman kegemilangan tulisan Jawi dahulu kan. Dan yang kedua,
tulisan ini bukan hanya untuk tulisan peribadi, tetapi gunakanlah tulisan ini dalam posting-posting di Facebook ataupun tulisan-tulisan dalam majlis-majlis di sekolah maupun di pejabat masing-masing sebagai salah satu usaha untuk kita mendekatkan balik rakyat Malaysia, khususnya orang-orang yang beragama Islam untuk mendalami dan mencintai tulisan Jawi. Jadi sehubungan itu saya ingin menjemput Prof. Madia Haja Cik Syah binti Haji Cik Man selaku YDP Penjawis untuk memberikan ucapan falyatafaddal mashkura. Terima kasih anak-anak Ustaz Muhammad Mujahid Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya seperti yang dinyatakan oleh anak-anak muda, ya, kita sampai ke titik akhir, bukan penamat, ya, hanya akhir untuk sesi pertama kali kita berlive streaming sempena COVID-19. Kalau tak sabit COVID-19, mungkin kita tak bertemu pada sesi selama 4 bulan ini, ya. Alhamdulillah, Allah membukakan Futuhul Arifin kepada kita mengenali apa itu tulisan Jawi yang seharusnya dikuasai oleh siapa saja yang cinta dan ada jiwa Jawi, ya. Dan sebelum saya pergi terus kepada apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya mengalu-alukan kehadiran sahabat saya Profesor Madia Dr. Adi Yasran yang penuh dedikasi, ya, menyampaikan 8 siri ceramah sistem ejaan Jawi. Walaupun kita letakkan nombor sistem ejaan Jawi itu dalam nombor 13, ya. Bukan makna 13 Mei ke 13 apa, ya. Tapi dia ada sebab-sebabnya kenapa kita letak nombor 13 di situ, ya. Dan sudah berada di talian sekarang jemputan khas kita hari ini untuk ucap utama dan juga sekaligus merasmikan perasmian penangguhan khusus kita, ya. Sekali jemputan je Maulana setuju. Alhamdulillah. Dan kepada peserta-peserta yang ada dalam talian, Huda, terima kasih Huda atas ucapan. Mana lagi di talian, di offline bersama Umi di sini, juruteknik. Selain daripada Nanda Mujahid, Cikgu Azizah, Cikgu Farida yang setia bersama Umi di sini, nama kita. Tapi Umi masih tak nampak peserta lain. Izzi Zulkifli, ya. Lagi apa tu? Cikgu Hawa ada tak? Puan Sumarni, ni Izzy dah masuk. Selamat datang bersama kita hari ini, ya. Puan Sumarni, Bendahari Penjawis. Lagi siapa, ya? Baik. Seperti yang dijelaskan oleh pengacara kita hari ini, Ustaz Muhammad Mujahid Yusof. Jangan salah orang, ya, Ustaz Mujahid Yusof ni. Seorang lagi tu doktor, ya. Kursus kita sudah berlangsung selama 4 bulan. Bulan pertama kita macam semacam memberi intro kepada program ini. Dan
isi kandungan program kita tu sebenarnya kita sesuaikan dengan hasrat Majlis Dakwah Negara, sebenarnya nak melahirkan pemantau pelaksanaan pemameran tulisan Jawi di seluruh negara. Ya, jadi kita memikirkan bila nak jadi pemantau, mestilah orang yang menjadi pemantau tu pandai, bijak, bijaksana dan sebagainya, ya. Jadi kita adakanlah kursus ini sebagai pengenalan, dan alhamdulillah kehadiran COVID-19 tu memberi kita satu era baru, ya, yang selalu PM kata apa gitu ni, norma baru, ya. Dan ikut telahan sampai akhir 2023, ya. Tapi taklah sehebat tekanan masa peringkat awal, ya. Alhamdulillah. Kita masih menunggu Tuan Rosdan Rusmi, ya, untuk bersama kita di offline, dan peserta lain, ya, yang kita dah janji untuk bersama kita hari ini. Dan seperti yang dinyatakan oleh anak anda Mujahid tadi, mengapa kita adakan kursus ini, dan sebenarnya secara peribadi, ya, Umi sangat terharu dengan apa yang diusahakan oleh Ustaz Mujahid sehingga kita dapat realisasikan program ini, ya. Sebab Umi ni masuk dalam golongan nenek, ya, yang memerlukan bantuan cucu-cucu yang ada dalam skrin ni, ya. Kalau tidak, kerana cucu-cucu dan anak-anak anda semua, mungkin program ini tak berjaya seperti ini. Walaupun kita menggunakan konsep dan kaedah ini yang diperkenalkan oleh Baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, mengajar selepas perang Badar macam mana nak buat dengan tawanan-tawanan perang Badar ni, ya. Jadi apabila Rasulullah SAW meminta pandangan para sahabat, Sayyidina Umar dia kata dia nak pancung je, ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar, orang pemimpin yang lemah lembut, yang melihat pandangan jauh, Sayyidina Umar pun pandang jauh. Tapi bila kita lihat cadangan Sayyidina Abu Bakar supaya setiap orang tawanan perang Badar yang memiliki kepakaran mengajar anak orang Islam masa itu membaca dan menulis, dan dia menggunakan kaedah kumpulan, ya. Masa Umi belajar dulu, dia kata kaedah kumpulan ni di negara komunis semua mengarut, ya. Jadi sebenarnya ada cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar supaya kita mengambil manfaat daripada tawanan perang Badar, mengadakan kelas membaca dan menulis yang diusulkan oleh Rasulullah SAW, dan meminta setiap tawanan perang mengajar 10 orang anak orang Islam membaca dan menulis dan ilmu yang mereka miliki, kerana mereka semua adalah orang bijak pandai, ya, yang tawanan perang Badar itu, ya. Orang Quraisy memang bijak-bijak, bijak bahasa, bijak ilmu, berbagai ilmu, ya. Jadi di situlah kita ambil panduan mengadakan program ini, membuka peserta secukupnya, seramai 15 orang. Walaupun di peringkat awal mengikut Ustaz Mujahid ada 29 yang Mujahid, ya. Tapi bila masuk ke sesi sebenar, ya, tinggal dalam lebih kurang 10 orang lah, ya. Jadi hasrat kita tu memang tidak larilah daripada matlamat kita, menggunakan kaedah kumpulan yang ideal, 10 orang satu kelas,
Ya, senang nak melihat, senang nak mengawal. Ya. Tambah-tambah dalam situasi begini, kita tak tahu pelajar kita tu betul berada dalam kelas ke ataupun main-main. Ya. Jadi alhamdulillah kita berjaya melaksanakan tugas kita sebagai pejuang tulisan Jawi, menyebarkan ilmu tulisan ini bukan sekadar sistem ejaan, ya, sekadar nak menghilangkan keraguan orang macam mana nak mengejar, tapi kita mula daripada asas kemahiran menulis, ya, yang Umi selalu tekankan dalam kelas kita, basic kemahiran asas menulis, ya. Kemahiran asas menulis sebab anak-anak kita ni dilahirkan dengan asalnya memang asalnya kemahiran menulis, tapi ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang seninya tinggi. Jadi kita ada dua bahagian. Satu di peringkat awal kemahiran menulis, memegang pen, pensel macam mana, asas tulisan Jawi, ya. Kemudian bila dia menguasai kemahiran itu, kita pergi ke peringkat lebih tinggi yang ada unsur-unsur seni yang hebat, kemahiran menulis Jawi dengan kaedah khat, ya. Jadi alhamdulillah bagi Umi, walaupun peserta ada keluar masuk dan semangatnya kadang tinggi kadang sebab ada tugas-tugas hakiki, tapi Umi berpuas hati kerana dapat memberikan maklumat, kemahiran, ilmu berkaitan tulisan Jawi, ya. Jadi alhamdulillah sebagai percubaan, ya, sebagai percubaan pertama melalui live streaming ini, Umi kira kita berjaya, dan sekali lagi ucapan terima kasih tak terhingga kepada Ustaz Muhammad Mujahid kerana mewujudkan, merealisasikan program ini, ya, dan terima kasih kepada Dr. Adi yang bermurah hati, ya, kena pujuk juga tu pun, ya. Untuk menyampaikan ilmu sistem ejaan Jawi tu, sebab Umi dah tinggal lama, ya. Jadi yang terkini tu mengakui diri kita tak tahu semua, ya. Jadi dan kepada Maulana Ustaz Lutfi Muharram, sebenarnya ramai peminat tu Ustaz, ya. Sekali mesej dan sekali telefon terus bersetuju. Alhamdulillah, ya. Sebab saya pun peminat Ustaz tak melalui Radio IKIM tu, ya. Jadi saya ingat tak perlu saya panjang-panjang, sebab saya janji dengan Ustaz pukul 3, ya Ustaz. Sekarang pukul apa? Pukul 3 petang. Lagi 2 minit, ya. Ya, sekali lagi lah terima kasih kepada semua, ya, yang namanya Umi sebutkan tadi. Walaupun lambang MDN tu hanya simbol kerana dia membenarkan Ustaz Mujahid berada bersama kita. Kalau tidak ada simbol tu, Ustaz Mujahid tak masuk dalam senarai, ya. Alhamdulillah. Dan saya Umi terima kasih banyak, mohon ampun dan maaf apa yang terkurang, apa yang terlebih cakap, dan kepada Umi serahkan balik kepada Ustaz Muhammad Mujahid Yusof untuk program seterusnya. Mujahid, sila. Ya, sekarang ketibaan Tuan Rosdan Rosmi. Berapa bulan sejak PKP sampai sekarang, inilah wajah yang Umi nantikan. Rindu tak terkira, ya. Okey, ni seorang lagi anak muda yang komennya hebat-hebat, ya. Faiz Turki, Faiz. Ambo sampai lupa. Lupa dah tau. Okey, jadi Mujahid, are you ready?
Tuan. Mujahid. Ya saya. Okey. Okey. Majlis kepada Mujahid. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Umi Jawi. Lebih mesra kita panggil Umi Jawi lah ya. Di atas ucapan yang saya kira cukup lengkap, merangkumi daripada tujuan penganjuran kursus kan. Kemudian implementasi yang kita telah jalankan seterusnya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam majlis penangguhan kursus literasi Jawi yang dianjurkan oleh Sekretariat Memperkukuh Tulisan Jawi. Baik, saya mengalu-alukan kedatangan yang pertama Ustaz Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram, penceramah kita pada hari ini. Okay. Yang kedua, selamat datang juga diucapkan kepada Tuan Rusdan Rusmi dan sahabat saya Faiz Ali. Kami berkenalan di Turki. Kan? Dan juga diucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar Dr. Adi daripada UPM ya Doktor. Alhamdulillah meriah kita hari ni ya. Meriah kita hari ni sebab kita nak mengambil banyak permata-permata dan input-input yang sangat-sangat penting daripada penceramah kita, penceramah ucap pertama kita pada hari ini iaitu Ustaz Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram. Jadi saya kira tanpa melengahkan masa, saya ingin menyemput Tuan Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram untuk menyampaikan ucap pertama beliau yang berkisar kepada peranan istana, sultan dan tulisan Jawi pemula tamadun ilmu di alam Melayu ataupun berkisar berkenaan dengan topik tersebutlah. Jadi tanpa saya melengahkan masa, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang berharga pada petang ini. Dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Umi untuk jemputan ini. Dan sebenarnya saya bukanlah ahli dalam Jawi ni. Tapi sebagai meraihkan jemputan daripada Masya Allah mujahidah dalam tulisan Jawi ini beserta barisan panel yang lain, maka saya akan kongsikan berdasarkan bidang saya. Saya akan kongsikan berdasarkan bidang saya, iaitu kaitannya dengan hukum syarak dan kaitannya dengan tanggungjawab seorang ulil amri. Jadi mungkin itu ada kaitan lah. Adapun berkaitan dengan teknikal, kawaid, bagaimana menulis, itu sebenarnya saya lagi perlu untuk mempelajarinya. Jadi kita mulakan dengan apa yang disebut sebagai tulisan. Kalau dalam ilmu hadis, hadis itu dijaga dengan dua cara. Pertama, dijaga dengan dada.
Yang kedua dijaga dengan tulisan. Yang pertama itu dipanggil dhabtus sadri. Dijaga dengan hafalan. Yang kedua dijaga dengan dada. Dijaga dengan tulisan. Antara menjaga dengan hafalan dan menjaga dengan tulisan, maka yang lebih lestari dan berkekalan adalah menjaga dengan tulisan. Menjaga dengan tulisan lebih kekal berbanding menjaga dengan hafalan. Kenapa? Yang pertama, apabila sesuatu ilmu itu semata-mata dijaga dengan hafalan, mungkin sebelum yang menghafal itu meninggal dunia, dia sudah lupa. Itu satu kemungkinan. Paling lewat pun, apabila dia meninggal dunia, ilmu yang ada di dalam dadanya itu akan hilang. Maka kalau kita melihat ilmu-ilmu yang masih ada sehingga hari ini, semuanya itu adalah dijaga dengan tulisan. Dijaga dalam bentuk tulisan. Yang kita panggil apa? Dalam istilah dhabtul kitabah. Dhabtul kitabah. Iaitu pemeliharaan menggunakan tulisan. Apabila kita memahami perkara ini, maka kita boleh lihat begitu besarnya peranan tulisan ini dalam menjaga ilmu. Menjaga ilmu. Ulama sebut begini. Sebenarnya perkara yang terasnya adalah apa yang ada dalam hati. Yang dipanggil makna. Yang dipanggil sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Itu yang sebenarnya. Kemudian dalam seseorang itu mengungkapkan apa yang ada dalam diri dia, ilmu yang ada dalam diri dia, sama ada dia ungkapkan dengan lafaz ataupun dia ungkapkan dengan tulisan. Bahasa jiwa bangsa. Kenapa disebut bahasa jiwa bangsa? Sebab lafaz-lafaz yang kamu pilih untuk mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa kamu menunjukkan peribadi kamu. Bahasa itu walaupun dia sebenarnya ungkapan terhadap benda yang dalam jiwa, tetapi tetap dia mencerminkan kepribadian dalaman seseorang tersebut. Begitulah juga dengan tulisan. Begitulah juga dengan tulisan. Walaupun mungkin ada yang berujar tulisan ini hanya sebagai perantaraan. Perantaraan. Kalau kita nak ungkapkan benda apa, kita boleh tulis dalam tulisan Rumi, kita boleh tulis dalam tulisan Rencong, kita boleh tulis dengan tulisan Jawi. Jadi, apa yang perlu dikalutkan kalau hanya dia sebuah tulisan yang menjadi media perantara. Tetapi, sebenarnya, tulisan yang kamu pilih dalam mengungkap apa yang ada dalam diri kamu itu juga mempunyai terjemahan. Tulisan itu boleh memberi kesan dan jiwa kita mengesani tulisan tersebut. Maka apa kaitannya? Kaitannya dengan pemerintah. Khususnya negara kita yang mana yang merupakan mengamalkan sistem kesultanan berperlembagaan, maka antara tanggungjawab seorang pemerintah adalah memastikan agama itu terpelihara. Agama itu terpelihara. Dan agama ni ilmu. Bagaimana cara untuk memelihara ilmu? Dengan tulisan. Bagaimana untuk memelihara ilmu? Maka ilmu itu dipelihara dengan tulisan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tulisan ini dia lebih lestari dan lama dalam nak mengekalkan sesebuah makrifah, sesebuah pengetahuan, sesebuah maklumat yang tersimpan dalam dada berbanding hanya dengan cara hafalan sahaja. Uniknya tulisan Jawi ini adalah tulisan yang boleh kita katakan telah dikesani dengan agama Islam secara 100%. Ada satu petikan yang menarik daripada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni mungkin kita semua biasa dengar sebagai satu orang pakar dalam ilmu kemasyarakatan dan pelbagai.
beliau ada tulis satu tajuk berkaitan dengan tulisan. Dalam kitab beliau Muqaddimah Ibni Khaldun. Beliau mengatakan bahawasanya tulisan ini, tulisan wujud berpunca daripada pembangunan dan tamadun. Bila sesuatu tempat itu ada tulisan, bahkan tulisannya itu digunakan untuk menulis ilmu, maka dia menunjukkan tamadun telah wujud di tempat tersebut pada bangsa tersebut. Beliau mengungkapkan dengan perkataan bahawasanya kami telah sebut sebelum ini anna hadza sya'nuha wa annaha tabi'atun lil umran. Penulisan ini dia mengekori selepas pembangunan. Dia mengekori tanda bertamadunnya sesuatu tempat, tanda bertamadunnya sesuatu bangsa, dia ada tulisan. Dan tulisan itu digunakan untuk menulis ilmu. Sebab itu beliau kata, kita tengok kebanyakan golongan badui, golongan nomad ini, mereka ni tak pandai menulis. Mereka tak pandai menulis dan mereka tak pandai membaca. Dan ini sebenarnya berlaku pada bangsa Arab di awal kedatangan Islam. Tetapi apabila perkembangan dan perbangunan berlaku, maka tulisan itu menjadi suatu perkara yang merupakan identiti. Sebab tulisan ini mencerminkan ilmu. Maka beliau mengatakan sebenarnya tulisan ini adalah puncanya tamadun. Kalau ada tulisan, maka adalah tamadun. Dia tak mungkin. Sebab itu kita selalu tegaskan, tulisan Jawi ini adalah satu bukti tamadun. Apa buktinya? Tulisan itu sendiri adalah bukti. Kerana tak mungkin ada suatu tulisan yang bersistematik bagi sesuatu bangsa dan bagi sesuatu kaum kalau tidak didahului telah terbina sebuah tamadun di tempat tersebut. Dan tamadun tulisan Jawi ini menjadi bertambah unik. Kerana apa? Kerana dia dikesani oleh agama Islam. Dia dikesani oleh agama Islam. Sekaligus tulisan Jawi itu dia menjadi peribadi kepada orang Melayu. Kita biasa dengar kan, Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Maka dia jadi macam tu juga. Jawi tu Islam, Islam tu Jawi. Yang mungkin sebahagian orang bukan Islam, dia nampak unsur keagamaan yang tinggi yang ada pada tulisan itu sendiri, sehingga mereka enggan untuk mempelajarinya. Dan kita dapati antara usaha-usaha yang dilakukan oleh penjajah ataupun tangan-tangan yang tidak inginkan kebaikan, dia akan rosakkan tulisan. Kalaulah tulisan itu hanya sebuah medium, kalau tulisan adalah sebuah medium, kenapa dirosakkan tulisan ini? Tadi saya berbual dengan guru saya daripada India. Jadi dia sekarang ni dekat dunia ni, orang Islam yang masih menulis dengan aksara Arab. Siapa dia? Bangsa mana? Pertama Arab lah. Arab. Yang kedua Iran. Yang ketiga orang di belah mana? Pakistan. Orang Islam di Pakistan. Dan orang Islam di India. Mereka menterjemahkan bahasa mereka dalam bentuk tulisan yang kita panggil khatnya itu khat Farsi. Ataupun khatnya itu dipanggil khat nasta'liq. Khat nasta'liq. Maka saya tanya di sana, adakah di sana ulama di sana menghadapi cabaran ataupun ada gerakan yang ingin tukar daripada tulisan Urdu itu ditulis dengan aksara Arab ataupun dipanggil khatnya Farsi kepada Roman. Sudah memang ada gerakan itu. Jadi kita fikir, kalaulah dia adalah sebuah medium, semata-mata kenapa diganggu, dikacau? Tidak lain tidak bukan kerana dia sangat membantu
untuk mengubah identiti peribadi jati diri bangsa tersebut. Kerana kalau kamu memilih tulisan satu kaum, maksudnya kamu bersedia menjadi hamba dia. Oleh kerana Islam telah membudaya dalam masyarakat Melayu, maka kita telah mengambil tulisan itu sebagai tulisan yang memuliakan kita. Kita menganggap tulisan Jawi itu, orang-orang terdahulu menganggap tulisan Jawi itu memuliakan mereka. Sebab tulisan Jawi ini adalah tulisan yang datang bersama dengan agama Islam. Lalu Maulana ni mengatakan, ya, memang ada, tetapi gerakan ini mendapat penentangan besar-besaran daripada ulama, bahkan daripada pemimpin kaum. Mereka ada kabilah kan. Jadi pemimpin kaum, penghulu kaum pun tak setuju. Walaupun ada suara-suara untuk kita tulis tulisan Urdu dengan Roman, ada. Tetapi ada penentangan untuk memastikan perkara ini tidak berjaya. Dan setakat ini masih kekal ditulis dengan tulisan yang kita kata berpunca daripada aksara bahasa Arab, yang Urdu ini dia terkesan dengan Farsi. Dan Farsi ini pula terkesan dengan Arabik. Farsi terkesan dengan Arabik. Maka kita dapati bahawasanya tulisan ini adalah menjaganya adalah satu tanggungjawab agama. Dia jadi segitu pula. Menjadi tanggungjawab agama, maka siapa yang bertanggungjawab terhadap agama di negara kita ini? Maka para raja, para sultan, maka memastikan bahawasanya ia terus dijaga. Kerana apa? Kerana tulisan ini dia jadi perantaraan ilmu kepada turas. Tulisan Jawi ini jadi perantaraan ilmu kepada kitab-kitab lama. Maka apabila seorang itu gagal menguasai tulisan Jawi, seolah-olahnya antara dia dengan ilmu itu ada penghadang. Antara dia dengan ilmu itu ada penghadang. Dan apabila ada penghadang antara dia dengan ilmu, maka dia akan ternafi ataupun dipanggil termahrum daripada mendapat mutiara-mutiara ilmu yang disimpan oleh ulama dalam bentuk tulisan. Saya ingin sebutkan bahawasanya para khalifah, kita kan tajuk kita berkaitan dengan tanggungjawab ataupun bagaimana istana itu menjaga tulisan Jawi ini. Kita sorot seawal zaman khalifah. Kita sorot seawal zaman Saidina Ali. Siapa sebenarnya yang memberi tanggungjawab supaya dijaga bahasa? Cetusan itu datangnya daripada khalifah. Saidina Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang mana memberi cetusan, meletak batu asas kepada ilmu nahu ataupun ilmu tata bahasa. Kerana beliau melihat apabila orang Arab dah mula bercampur dengan orang Ajam, jadi dah tak tahu bahasa tulis dengan bahasa bercampur, maka perlu dibuat kaedah, perlu dibuat ilmu tata bahasa supaya ilmu ini dia jaga. Dia jaga walaupun kita dah tak dengar penutur Arab yang tulis, tetapi kaedah-kaedahnya itu ada di dalam kitab. Maka tanggungjawab ini diambil oleh siapa? Oleh khalifah. Oleh khalifah yang mana nahu ini dia menjaga bahasa. Bila bahasa tidak tersusun, maka dia akan merosakkan ilmu. Kita pergi pula kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lebih awal lagi. Beliaulah yang bertanggungjawab memastikan Al-Quran itu ditulis. Al-Quran itu dicatat. Jangan dibiarkan hanya dalam hafalan tapi tidak ada dalam catatan. Maka diambil berat untuk dicatat dan diambil berat untuk ditulis. Kita pergi pula kepada zaman Sayyidina Uthman. Maka beliau inilah
yang memastikan penulisan Al-Quran itu distandardkan. Distandardkan. Sekarang ni pun kita bicara nak standardkan tulisan Jawi. Maka sebenarnya Al-Quran sebelum zaman Sayyidina Uthman, dia ditulis dengan berbagai bentuk. Maksudnya kaedah penulisan pelbagai. Jadi apa risiko dia? Risiko dia berlaku perpecahan. Ini sebab Quran lah, tulis Al-Quran. Lagi besarlah perpecahannya. Sebab dia ada beza cara baca dia. Maka beliau telah buat keputusan, segala tulisan-tulisan Al-Quran yang lama itu dibakar. Sekarang ini pihak kerajaan daripada khalifah mengeluarkan Quran sendiri, yang kita panggil Quran dengan rasam Uthmani. Tulisan itu dijaga. Dan tulisan itu, sebab itu dia panggil Mushaf Rasam Uthmani. Quran ini ditulis dengan tulisan rasam zaman Sayyidina Uthman. Apabila keputusan itu dibuat, maka dia berjaya merealisasikan kesatuan. Sebelum itu orang ni balah. Sepatutnya Quran ni baca begini, yang begini lagi bagus. Qiraat macam kami baca dari guru kami. Yang begini pula begini. Masing-masing ada buku tulisan Quran yang berbeza. Maka telah dibakar semua dan telah distandardkan. Semua hendaklah menyalin semula tulisan-tulisan Al-Quran berasaskan tulisan Sayyidina Uthman. Sehingga tulisan khalifah ini diabadikan. Tulisan ini diabadikan dengan nama Rasam Uthmani. Maka begitulah kalau kita cerita zaman selepas itu, memang para khalifahnya, para sultannya, para pemimpinnya sangat mengambil berat dan mengambil tanggungjawab untuk menulis, mencatat ilmu, kerana mereka sangat faham bahawasanya pemilik ilmu akan habis, akan meninggal dunia. Maka jangan biarkan ilmu itu pergi bersama roh mereka, bersama jasad mereka. Maka ditulis, diberi imbuhan, diberi galakan, diberi semangat. Supaya apa? Supaya penulisan-penulisan, terjemahan-terjemahan dibuat, dan dengan itu dapat menjaga agama Islam itu sendiri. Maka para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut satu perkara aja. Satu poin ni dah cukup dah. Satu poin ni sudah cukup untuk kita berbangga dengan tulisan Jawi. Cukuplah fakta bahawasanya Al-Quran ditulis dengan aksara Arab itu sudah cukup untuk menjadi kebanggaan kita. Bahasa kita ditulis dengan huruf yang sama. Cukup, kan? Sudah cukup menjadi kebanggaan kita, fakta ataupun hakikat bahawasanya Quran ini ditulis dengan huruf-huruf Arab itu, dan bahasa kita yang kita tuturkan ditulis dengan huruf-huruf yang sama. Ditulis dengan huruf-huruf yang sama. Maka itu sebenarnya kalau diambil poin itu sudah cukup menjadi kebanggaan kepada kita, dan sudah cukup untuk menolak kita ke depan untuk menjaga, memperjuangkan tulisan Jawi ini. Saya ambil sedikit daripada perbahasan ulama tafsir. Ulama tafsir sebut bahawasanya kita tengok dalam Al-Quran ini ada yang dimulakan dengan huruf. Misalnya alif lam mim, ada alif lam ra, ada kaf ha ya ain sad, ada sad, ada qaf, ada yasin. Di permulaan sebahagian surah dimulakan dengan huruf yang kita sebut alif lam mim. Jadi adakah kita ni tak bangga ejaan bahasa kita, masa kita eja dia kita sebut alif lam mim. Sebutan huruf Jawi kita itu adalah sebutan yang sama yang disebut dengannya Al-Quran, yang disebut dengannya huruf-huruf Al-Quran. Bila kita ajak anak-anak kita huruf Jawi eja, maka kita kata alif,
Kita kata lam, kita kata mim misalnya, kita kata nun. Orang Arab sebut nun, kita pun sebut nun, kan? Kaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Maka ulama tafsir kata huruf-huruf ini yang dipanggil muqatta'ah ini adalah sebagai suatu hujjah untuk orang-orang musyrikin ketika itu, untuk memberitahu mereka Quran yang diterangkan, yang dibawa oleh Muhammad ini adalah Quran yang kalimah-kalimahnya tersusun daripada huruf-huruf yang kamu tahu. Kamu biasa dengar sad, kamu biasa dengar sin, kamu biasa dengar ya, kamu biasa dengar qaf, kamu biasa dengar. Dan semua 30 juzuk ataupun ayat wahyu yang dibawa oleh Muhammad ini dibentuk daripada huruf-huruf tadi. Dibentuk daripada huruf-huruf tadi. Walaupun dia dibentuk daripada huruf-huruf tadi yang familiar, kamu tahu. Tetapi kamu tak mampu untuk membawa isi yang dibawa oleh Muhammad, dan dia menunjukkan bahawasanya dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi tanggungjawab dan peranan, tadi kita dah sebut tamadun. Bagaimana tulisan ini sebenarnya membuktikan tamadun. Tulisan ini, bahkan tulisan Jawi menunjukkan bahawasanya identiti orang Melayu ini adalah Islam. Identiti yang telah sebati dalam diri adalah agama Islam. Kalau tulisan Urdu ni dengan sejarah tulisan Jawi ni, tulisan Jawi lagi lama daripada tulisan Urdu. Tulisan Jawi ni dia lagi lama daripada tulisan Urdu. Kalau tulisan Urdu ni paling lama lah usia dia, bukan tulisan Urdu, bahasa Urdu, bahasa tu sendiri. Bahasa Urdu, dia punya usia paling lama 400 tahun. 400 tahun, paling lama. Dia tak mungkin lebih daripada itu. Tetapi manuskrip tulisan Jawi yang ditemui berapa? Lebih daripada 400 tahun. Lebih daripada 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun yang ditemui. Maka dia menunjukkan bagaimana tamadun itu telah mengakar. Tetapi saya tanya Syekh tadi daripada Hind. Jadi menurut pandangan kamu, apa masalahnya kalau kita menulis bukan dengan tulisan asal kita? Masalahnya dia hanya sebuah medium saja. Maka beliau menyebut bahawasanya tulisan baru yang digunakan itu akan membentuk identiti seseorang. Oleh kerana tulisan kita itu daripada Rumi, maka orang itu dia lebih bangga dengan apa? Dengan bangsa-bangsa yang tulisan itu berasal daripadanya. Dia lebih bangga. Nampak macam tak ada kesan kan? Tapi dia membentuk satu identiti yang berbeza. Dia membentuk identiti yang berbeza. Tetapi dalam tulisan Arab ini dijaga, dipelihara, maka dia akan membentuk identiti beragama. Paling kurang, tak adalah masyarakat kita ini jadi jahil sampai tak kena alif bata. Sekarang ni berlaku kan, orang tu dia pandai baca Rumi, tapi dia tak pandai baca Quran. Sebab apa? Sebab dia tak belajar langsung. Tapi kalau dia belajar Jawi, dan dah tentu dah dia belajar alif bata, maka dia menjadi pemangkin untuk boleh membaca, boleh membaca Al-Quran. Apa yang berlaku pada Turki? Apa yang berlaku pada Turki? Dia semuanya kembali kepada pemerintah sebenarnya. Apabila menghapuskan tulisan dengan tulisan khat Arab itu, maka sekarang ini di Turki, walaupun kerajaan dah belanja banyak duit untuk mengembalikan budaya menulis bukan dengan tulisan Rumi ni. Nak kembalikan bahasa Turki itu ditulis dengan tulisan Arab. Maka walaupun duit banyak telah dibelanjakan, usaha itu masih gagal. Dia telah menjiwa, dia telah sebati. Maka sebab itu syabas diucapkan atas semua mereka yang menjadi penggerak. Daripada yang atas
yang bendaharinya, siapa sahaja yang menjadi penggerak kepada kelangsungan tulisan Jawi ini, maka sebenarnya ini adalah satu usaha yang besar. Satu usaha yang besar dalam memartabatkan tulisan Jawi. Dan di akhirnya, kita ada berapa minit lagi, Umi? 3 minit lagi. Kita ada Boleh Ustaz, 5 minit lagi Ustaz. 5 minit lagi. Jadi di akhir ni cuma saya nak sebut satu point. Satu orang ulama, Maulana Sayyid Abil Hasan Ali An-Nadawi, ketika dia berbicara tentang kepentingan bahasa Arab, kepentingan bahasa Arab, maka beliau sebut gini, kita ni suka dengan bahasa Arab, kita ini bangga dengan bahasa Arab, kita ingin belajar bahasa Arab. Bukan kita sahaja, umat-umat Islam seluruh dunia menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa perantaraan ilmu, bukan semata-mata bahasa. Bukan. Sebab kalaulah kita pandang bahasa Arab itu semata-mata bahasa, maka dia tak ada beza dengan bahasa lain. Tak ada beza. Dia bahasa. Dialah sebuah bahasa. Inggeris juga sebuah bahasa, Korea juga sebuah bahasa. Tetapi kita memandang bahasa Arab itu sebagai bahasa Quran. Kita pandang bahawasanya bahasa Arab itu bahasa Nabi, maka barulah rasa besar bahasa itu ada dalam diri kita. Dia bukan hanya, saya belajar bahasa Arab ni sebab saya ni peminat belajar language. Orang yang belajar bahasa macam tu, dia tak belajar dengan roh. Dia tak ada roh. Dia akan jadi kaku. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia tak akan jaga kesucian bahasa itu daripada dia tulis benda-benda yang rosak, benda-benda yang tak betul. Tapi kalau satu orang dia, begitulah juga kalau nak dikiaskan, kita belajar bahasa Jawi bukan hanya semata-mata tulisan. Kita perlu masukkan spirit. Kita perlu masukkan roh dalamnya. Kalau hanya tulisan, maka perjuangan kita hanya perjuangan pada tulisan. Maka apa beza dengan orang lain berjuang? Cina pun berjuang kat tulisan dia. Kan? Cina pun berjuang tulisan dia. Orang putih pun ada perjuang tulisan dia. Tetapi kita masukkan satu lagi spirit, iaitu rohaninya. Tulisan ini adalah tulisan yang datang bersama agama Islam. Maka dia adalah jati diri kita sebagai orang Islam, yang mana apa hubungan tulisan ini dengan kita? Sebab tulisan ini ditulis dengannya Al-Quran yang mulia. Tulisan ini ditulis dengannya hadis yang mulia. Tulisan ini ditulis dengannya ilmu-ilmu Islam yang mulia. Barulah guru-guru yang mengajar Jawi ini, dia punya semangat tu, dia ada spirit. Dia ada roh. Kalau tak, tulisan je. Kan? Tak, dia tulisan yang ada pakaian padanya. Ada pakaian padanya. Maka, ada pakaian padanya. Dan yang uniknya, tulisan asal penduduk tempatan ini, tulisan asal apa dalam saya baca dalam sejarah, ada yang disebut sebagai Kawi, Rencong, telah pupus terus. Dia bukan jadi second tulisan kedua, tulisan ketiga, dia telah hanya menjadi tinggalan sejarah. Kerana apa? Kerana tamadun Islam telah menguasai, maka dia telah mengenepikan tamadun lain yang sebelumnya, yang mungkin dengan tulisan Rencong ke Kawi ke ditulis agama Buddha. Ditulis kan? Tapi tidak pernah dalam sejarah tulisan Jawi ini digunakan untuk agama Buddha. Sebab dia datang seiring dengan Islam. Maka identiti Islamnya sangat tinggi. Maka kita pun tak tahu macam mana proses Islamisasi begitu hebat oleh pendakwah dulu, sampai dia telah lupakan penduduk tempatan dengan tulisan asal mereka. Dia telah lupakan penduduk tempatan dengan tulisan asal mereka. Itu menunjukkan Islam telah membudaya.
Kalau satu-satu bangsa dah sampai dia lupa tulisan dia, maksudnya tulisan baru itu telah membudaya dalam masyarakat tersebut. Telah membudaya dalam masyarakat tersebut. Ini bukan berlaku pada tanah Melayu saja. Berlaku di Mesir. Orang Mesir ni Kipti. Dia orang Kipti. Dia ada tulisan. Zaman Firaun dah ada tulisan. Ha? Tetapi cuba tanya orang Mesir, Kipti, yang memang bangsa Kipti, dia boleh tulis tak? Tak boleh. Tak boleh tulis. Benda tu jadi spesialis je. Dia dah jadi ilmu eksklusif. Dia dah jadi apa? Ilmu eksklusif, bukan ilmu umum. Kerana apa? Islam telah membudaya tukar 1000 tahun sehingga mereka hanya kenal tulisan yang macam diketahui. Maka perkara yang sama berlaku, tetapi malangnya sekarang ni tulisan Jawi mungkin telah menjadi tulisan eksklusif. Dia dah bukan tulisan umum. Dia eksklusif je. Sedangkan dulu dia adalah tulisan umum. Sampai perjanjian apa tu, Pangkor pun tulis tulisan Jawi juga oleh orang putih tu. Tetapi sekarang ni dah jadi eksklusif. Kita tak nak tulisan Jawi ni jadi tulisan eksklusif. Dia jadi hanya boleh ditulis oleh spesialis. Orang tak spesialis tak ditulis. Tak nak. Dia jadi suatu yang umum, merata. Jadi menunjukkan apa? Kita telah, apabila tulisan lain telah menguasai, maksudnya kita telah dikuasai oleh penulis asal tulisan tersebut. Kalau Eropah lah, dia telah terkesan. Dia telah terkesan. Memang begitu berlakunya. Maka kita kembalikan, sehingga Syekh Idris Marbawi kan tulis kitab sampai berapa belas jilid. Cetak dekat Mesir kitab tu. Kitab Bahrul Mazi yang dia ajar. Orang Arab dia baca, dia black. Dia kata tulisan biasa tengok, tapi tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Ditulis berjilid-jilid. Jadi tengok bagaimana dicetak di negara Arab. Sebab nak cetak mudah, sebab dia punya font dia sama macam font yang dah ada di tempat mereka. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran lah kepada pejuang-pejuang ini, kepada yang berkhidmat, para guru, para santri, para murid dan seumpamanya, yang kita ambil ini sebagai suatu bukan sahaja kemahiran, bukan semata-mata minat, tapi kita ambil dia sebagai sesuatu yang insya-Allah untuk menghilangkan buta Al-Quran misalnya, buta bahasa Arab misalnya, yang mungkin berlaku pada masyarakat dan bangsa kita. Jadi itu sahaja daripada saya pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Umi yang bersangka baik jemput saya, walaupun saya bukan ahli Jawi. Bersangka baik, jadi sangka baik itu sangat diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ucapan penangguhan Ustaz. Ucapan penangguhan Ustaz. Jadi dengan sedikit ucapan tadi ataupun kata-kata tadi, maka dengan ini saya menangguhkanlah kursus. Apa nama kursus ni? Kursus literasi Jawi. Kursus Jawi. Literasi Jawi. Menangguhkan kursus ini dengan doa iringan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha yang telah diberikan dan mengekalkan ilmu yang telah diambil dan mengembangkannya lagi, dan seterusnya dapat menyampaikan pula menjadi penerus kepada khazanah yang besar ini, dan seterusnya akan ada pelapis-pelapis pula yang akan meneruskan perjuangan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Maulana Ahmad Lutfi, Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram, kerana telah memberikan satu perkongsian yang menjentik jiwa, menjentik kalbu, kerana dua perkara yang sangat-sangat penting disebutkan oleh Tuan Maulana. Ialah yang pertama,
bahasa ni dia datang dengan tamadun. Jadi maksudnya kita dulu tulisan Jawi kita mempunyai satu tamadun yang sangat hebat, yang sangat gemilang, yang kita mesti berusaha untuk kembalikan balik kegemilangan tersebut seperti mana yang sedang dilakukan oleh Turki. Yang kedua, kita perlu belajar bahasa ini dengan roh kita. Kita perlu belajar dengan roh kita, barulah kita merasai betapa hebatnya bahasa ini, betapa pentingnya bahasa ini dan perlunya untuk kita berusaha untuk menjaga dan mengekalkan tulisan ini agar ia tidak menjadi eksklusif, dia inklusif, dia terpakai kepada semua orang, yang semua orang boleh menggunakannya, boleh memahami dan boleh membaca dengan tulisan Jawi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Cikgu Faridah sebagai wakil pelajar ataupun peserta kursus literasi Jawi untuk menerima sijil penyertaan daripada Profesor Madya Hajah Cik Sia binti Haji Cik Man. Dipersilakan. Okey. Okey, senyum. Kami gambar. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Hajah Cik Sia binti Haji Cik Man di atas majlis penyerahan tadi. Okey. Satu lagi. Boleh siapa? Kepada? Oh, okey, minta maaf. Satu lagi sijil penghargaan kepada urus setia kursus ini. Mungkin Syahmi boleh wakil untuk ambil kerana saya jadi MC jauh ni. Okey, jadi untuk makluman para VIP dan peserta-peserta kursus pada hari ini, kursus ini telah berlangsung selama 4 bulan, bermula bulan Disember 2020 sehingga Mac 2021, dan kita telah dapat menganjurkan kursus ini selama 4 bulan. InsyaAllah kita bercadang untuk menyambung lagi penganjuran kursus ini selepas Ramadan nanti. Mudah-mudahan kursus ini dapat menarik lebih ramai minat peserta-peserta untuk mencintai dan belajar sejarah tanah Melayu itu sendiri melalui tulisan Jawi, kan Ustaz Maulana? Kan kita mempunyai satu tamadun yang hebat tapi kita lupa sebab apa? Sebab tulisan kita pun semakin hilang atau semakin terpinggir di sini. Jadi sebelum kita menutup majlis pada hari ini, izinkan saya untuk membaca doa. Seterusnya kita persilakanlah semua peserta untuk sesi jamuan. Jamuan di tempat masing-masing lah ya. Okey. Yang berada di pejabat ni ada jamuan lah sikit ada cendol, ada kuih onde-onde. Okey. Jadi insya-Allah sama-sama kita tanda tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, terimalah segala usaha kami ini ya Allah untuk mempelajari sejarah diri kami, sejarah negara kami, sejarah agama kami. Bantulah kami ya Allah untuk mengembalikan tulisan Jawi ke tempat asalnya ya Allah, ke zaman kegemilangannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi yang terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
Ustaz Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram kerana sudi bersama kami pada hari ini. Seterusnya terima kasih kepada yang bahagia Prof. Madia Hajat Cesia binti Haji Cik Man, Dr. Adi Yasran bin Abdul Aziz, Tuan Rusdan dan semua peserta yang sudi melapangkan dan meluangkan masa untuk sesi pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri kursus dan program kursus ataupun berkaitan tulisan Jawi pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Nak ambil gambar ke? Okey, nak ambil gambar ya? Bagus-bagus. Terima kasih Puan Nudah. Ramai-ramai. Okey, jadi minta semua tunggu sekejap, kita ambil gambar mungkin. Syami tolong print screen, Syami. Semua boleh buka buka kamera. Semua buka kamera, kita print screen sekali. Okey Syami, kiraan 1, 2. Pelajar-pelajar pun boleh buka kamera, tak ada masalah. Pelajar saya tu ramai tu. Okay, boleh on kamera. Okey, pelajar-pelajar pun boleh buka lepas kamera. Lepas ni kalau sempat kita masuk kelas kejap. InsyaAllah. Sempat lagi. Okey, sila Syami. 1, 2. Okey, jurutan kata dah. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih doktor, terima kasih Maulana Ustaz. Terima kasih Umi dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.